Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Selamat petang kepada semua sahabat farmasi Permai Tumpat Kelantan. Kita dah pukul 2.40, 2.50. Selamat Hari Rabu 5 Ogos 2020. Bertemu saya lagi Zahari daripada Farmasi Permai. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya kencing manis, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara pengambilan ubat-ubatan, terutamanya kencing manis, dengan betul, dengan dos yang betul dan pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambilan suplemen yang terbaik supaya anda semua dapat kesihatan yang baik. InsyaAllah boleh bekerja dengan baik dan boleh beramal ibadat dengan baik. Kita masih lagi di dalam suasana hari raya, sebenarnya hari raya haji. Dan dia hari raya haji ni dah lain sikit. Dia lain sikit. Waalaikumsalam Puan Siti Mariam. Moga-moga sihat selepas bersalin. Moga-moga anak sihat. Dah bersalin ke belum? Alright. Moga-moga kita mengambil ibrah daripada, walaupun kita tidak pergi haji, tetapi biasa kalau ada sebelum COVID biasa kalau selepas musim haji, so jemaah kita para haji dan hajah yang kembali ke Malaysia, kembali ke negara asal akan dilawati oleh saudara mara dan bersembang-sembanglah berkenaan dengan haji. So banyak perkara yang hendak disembangkan. Kalau haji ni satu malam tu tak cukup kalau nak cerita berkenaan dengan pengalaman yang pahit dan manisnya berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Alright. Di Mina dia punya cabaran dia lain macam. Moga-moga selamat bersalin pada 27 hari bulan 8 ini. Right. Oh, ada kat Kedah. So tak bisnes lah sini. Alright. Moga-moga itulah. Kalau kita bercakap berkenaan haji ini, cabaran yang pertama yang seronok bila mendengarnya adalah berkenaan dengan di Mina ya. Di mana kita bersesak-sesak tidur hanya sebelah macam mana, tidur mengiring saja. Kita tak boleh tidur terlentang. Kita kena mengiring ke kanan ataupun ke kiri kerana tempat yang terhad. Kecuali mereka yang pergi melalui package dia orang ni siap ada katil di Mina. Tetapi kadang-kadang dia orang tak guna pun, dia orang berulang alik daripada Mekah ke Mina, kerana jaraknya tak jauh, less than 10 kilos. Boleh jalan kaki, boleh naik motor, boleh naik bas. Selamat petang semua kepada mereka yang baru live bersama saya. Okey, itulah sambutan kepada para haji, para hujaz yang biasa kembali. Alright, macam-macam cerita pengalaman. Boleh sambil-sambil makan buah tin, buah kurma, buah air zam-zam, saja nak mengembalikan nostalgia, kerana kita ni tak ada pengalaman tahun ni 2020 ni, disebabkan diberi cabaran dengan COVID-19-nya. So tidak ada jemaah Malaysia yang daripada Malaysia ke menunaikan haji. Ada seorang tu yang misi yang sudah berada di Mekah ataupun di Jeddah yang dapat mengerjakan haji pada tahun ini. Syukur, memang tahniahlah kepada Puan Hajah, apa nama masuk dalam TV3 ni. Alright. So di musim hari raya haji ni, so ramai yang kembali ke kampung. Kepada mereka yang masih berada di perjalanan, on the way lagi, saya doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada mereka yang sudah start bekerja, selamat bekerja kembali dengan energi yang tinggi selepas berhari raya, dan makan daging, makan sup, makan ayam asam. Alright. So yang mana ada darah tinggi tu kena kena get ready lah ubat, and then kena berpada-pada lah makan. Okey, berpada-pada makan. Juga kepada mereka yang ada gout. Yang ada gout ni, dia orang yang panggil limpa bahagian dalam tu. Okey, organ-organ dalam tu janganlah terlampau ambilnya secara banyak. So maybe kita punya gout mungkin akan menyerang dengan teruk. Okey,
get ready lah, get ready. Ubat bila nak makan tu dah ada ubat tahan sakit. Bila makan terus direct makan ubat tahan sakit. Gout ni dia akan actually dia kalau kita tak makan ubat, dia sebenarnya gout dia akan sembuh dengan sendiri. Kerana kita punya pertahanan badan akan cover balik kesakitan gout itu. Cuma sakit lah, sakit. That's why kita suruh tahan ubat tahan sakit. Sakit. Kalau nak okey lagi, makanlah ubat yang boleh kontrol asid, iaitu allopurinol. Sama ada 100 mg ataupun 300 mg yang akan diprescribe oleh doktor anda. Cukup atau tidak 100, 200, 300 mg tu tengok atas keadaan. Dan level gout ni biasa 7.5 ke bawah. Kalau melebihinya lebihlah. Biasa hospital diguna unit lain yang 100 itu. Kalau 400 ke bawah tu okey. Kalau sampai 500, 600 dia punya acid, level acid uric, maka sakitlah waktu tu. And then dia ada ubat gout ni. Bila kita sebut ubat gout, okey, belajar pasal gout dah. So ubat gout ni ada satu yang untuk kontrol acid, that's mean iaitu allopurinol. And then waktu attack, waktu sakit tu, saudara-saudara, tuan-tuan kena makan ubat tahan sakit. Kalau boleh sebelum sakit, dah rasa sikit-sikit nak sakit, dia ada tanda-tanda lah nak sakit gout ni. So makan. Kalau dah sakit berdenyut kuat sangat tu, terpaksa kena pergi klinik. And then biasa doktor akan bagi injection untuk tahan sakit. Cepat dia punya release dia. Alright. Kepada mereka yang balik beraya baru ni, so kena hati-hati. Bila makan benda-benda, terutama sekali benda dalam lah, di organ dalam, lembu ni, hati, limpa, perut, okey. Kepada mereka yang tak biasa, saya tak itu sangatlah. Bukan favorite benda ni. Okey, kepada yang favorite bagus. Right, anda boleh makan, kecuali mereka yang ada gout tu kena berhati-hatilah. That's mean kita nak relate bahawa kita di Farmasi Permai juga kita buat untuk menolong anda pemonitoran asid urik. Prosedur dia sama dengan kecil manis. Okey, just prick dia punya jari kita, dan ambil drop setitik darah masuk dalam dia punya strip dia. Dan mesin dia lain dengan glukometer. Dan setakat yang saya tahu ni ada mesin yang combine. Dia ada mesin yang combine yang boleh check glukos dan juga boleh check gout, acid uric. Tetapi saya tak adalah. Saya ada mesin yang asing-asing yang glukometer yang gout, untuk acid uric level tu mesin lain. That's why kalau mesin satu pun dia memang strip dia berbeza, bukan strip yang sama. Waalaikumsalam. Sis Syed Suhaila. Ya kejap. Saya masih kerja, right. Dan kepada mereka yang dah kembali kerja, okey, ikutilah SOP kita, walaupun kita punya kes COVID katanya semalam tak silap saya satu kes saja. Okey. Ini menunjukkan bahawa bila kita amalkan SOP itulah dia punya natijah ataupun conclusion daripada KKM mungkin. Okey, dia akan nyatakan bahawa bila kita ni rakyat mengamalkan SOP, akan turunlah kes tersebut, kecuali kes import. Kes import ni mereka yang degil dah pakai gelang dan still pergi merayau ke pasar, ke restoran. So itulah macam kluster di Kedah tu. Okey, dia balik India, right? And then tak duduk, tak stay at home tu, dia tak buat 2 minggu. Sepatutnya dia kena buatlah. Benda tu wajib. And then actually kita punya pihak berkuasa ada data-data. That's why dia boleh hubungi dan boleh mencari anda yang kembali daripada overseas and then tidak membuat self quarantine di rumah. That's why dia batalkan self quarantine. So sekarang ni memang bila dah sampai ke negara kita daripada airport ataupun mana-mana pintu masuk, dia akan dihantar ke tempat quarantine. Tetapi tak ada free of charge lah. kena bayar sendiri. And then kepada mereka yang tidak mampu, mungkin
akan diberi subsidi ataupun boleh merayulah, buat rayuan. Right. So amalkanlah SOP, terutama sekali face mask, right, dengan hand sanitizer. Saya tengok ramai dah yang tak pakai hand sanitizer. That's why kita bila kita check customer kita, kita monitor kita punya belakang, kita biasa saya guna hand sanitizer lah. Mana tahu benda tu baik kita buat precaution daripada kita membiarkannya open up dengan macam tu, tak boleh. Alright. So mask dengan hand sanitizer dan penjarakan sosial lah. Penjarakan sosial ni dia penjarakan apa yang baru ni, dia punya istilah dia social distancing. Dia ada istilah baru, DBP baru. Mana-mana janji kita faham. So selain daripada itu, just nak mention kita punya offer masih lagi berjalan. BP set kita yang citizen tu hanyalah RM170, dan biasa 200 lebih. So ada berapa? Ada 10 dalam 10 unit lagi kot. Tak banyak dah. And then yang murah sikit lagi ada yang 139 sahaja. Yang tu untuk check kita punya blood pressure, untuk blood pressure. So belilah untuk anda sendiri ataupun untuk yang tersayang, ibu ayah, okey, ataupun adik-beradik yang tak mampu, boleh sedekahkan BP set ini untuk dia monitor kalau dia ada darah tinggi. Kalau yang tak ada darah tinggi tu untuk precaution, untuk berjaga-jaga, kepada mereka yang nak jaga glukometer, diabetes, right? Belilah mesin glukometer kita tu Contour TS, Contour TS yang paling murah, sekarang ni 58-80 sen. Dengan satu set meter, dengan semualah dia complete, termasuk dengan strip 25 keping. 25 keping strip dengan harga 58-80 sen sahaja. Tak banyak set dah. Contour TS. Contour TS ni tak silap saya daripada Kanada. Benda ni benda import lah, semua benda import. Kita tak banyak local made, tak banyak mesin, semuanya import. Yang tu that's why lah. So kepada saintis teknologis, buatlah kita punya own produk kita. So untuk kita be proud, untuk kita bangga dengan produk Malaysia. Kebanyakannya kita ni terutama sekali line medical line tak banyak produk. Contohnya face mask. Face mask kita tak silap saya hanya ada 4 ataupun 5 kilang sahaja yang membuat face mask. And then dia ada 3 layer. 1, 2. Yang tengah-tengah tu, yang layer yang tengah-tengah yang very critical itu asalnya kita beli daripada China dan juga Itali. Di dalam dunia ni yang paling besar, yang eksporter yang untuk 3 layer ni, yang bahagian dalam sekali adalah Itali dengan China. Mereka yang terkesan dengan COVID yang teruk. So nak buat macam mana? So kita ada 4 yang mengeluarkan face mask. Okey. Itu sanyalah selingan lah untuk kita punya info. Kenapa face mask ini susah dapat, and then tahu sajalah orang bisnes ni kalau dah kerana COVID sekarang ni masih lagi critical di luar sana. That's why kita punya company yang berada bertapak di Malaysia, Top Glove, make profit. Kerana di luar sana masih lagi menggunakan glove dengan banyak. And then share Top Glove pun dah naik banyak. Untung kepada mereka yang main share, yang sempat beli share Top Glove. Dan yang sewaktu dengannya harta lega share. Yes, harta lega. 2 kaunter yang terlibat direct dengan glove, medical glove. Mereka ni membuat profit lah di musim COVID-19 ini. That's mean maksud saya bila face mask tu very needed, amat diperlukan di luar sana. And then company akan tengoklah, dia akan make profit dan dia akan menjual ke negara lain. So di dalamnya kuranglah bekalan. That's why lah saya pun dah habis. Yang biasa itu masih menunggu stok yang baru, yang murah sikit. Kerana baru ni yang kita guna yang medical memang mahal, tetapi kualitinya memang terjagalah
dengan talinya susah nak putus, and then kita punya breathing, kita punya bernafasnya rasa selesa, lebih selesa, dan lebih confident lah. Okey, kita punya medical face mask dah habis dah. Saya jual loose saja, yang box tak cukup. Saya masih menunggu dalam hari ni tak esok lah sampai yang biasa punya, yang disposable face mask. Alright. Kepada mereka yang masih mencari, boleh datang ke Farmasi Permai. Okey. Selain daripada kita menolong customer kita cek monitor kita punya uric acid, kita juga membuat checking, kita menolong, kita cek BP, blood pressure. Yang tu free of charge. Dah 20 tahun. Free. Daripada dulu memang saya tak ambil duit lah. Saya tak ambil duit. Just tolong dia orang ni macam mana nak monitor. Kalau nak beli lagi elok lah. Kalau nak monitor kat farmasi, no problem. Okay. And then kita bagilah khidmat nasihat, counselling kita dengan cara free juga. Yes, free juga. Selain daripada itu, yang biasalah, kencing manis, kolesterol, yang tu memang ada. Satu lagi yang mesin saya ada problem sikit dengan lipid panel. Lipid panel ni dia akan keluar 5 jenis kolesterol bila kita cek. Dia ada total kolesterol, dia ada HDL, LDL, triglycerid dan juga ratio LDL dengan HDL. Itu. Tapi ada problem sikit dengan mesin ni. And then saya masih menunggu feedback daripada company. Alright, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian pada petang hari Rabu. Esok hari Khamis dah. Okey, dan kita akan cuti Jumaat, Sabtu, tetapi Farmasi Permai macam biasa tak akan cuti. Still 7 hari seminggu. Kita hanya cuti hari raya baru ni, Jumaat 1 hari, dan kita buka hari Sabtu half day. Untuk apa? Untuk memberi khidmat kepada anda, terutamanya warga Tumpak yang sentiasa menyokong saya daripada menyokong kami daripada tahun 2000 lagi. April 2000 kita start, kita punya farmasi sehinggalah sekarang masih berdiri di Bandar Tumpak ini. Alright. Terima kasih sekali lagi kepada mereka yang menyokong kepada Farmasi Permai, dan kepada mereka yang belum datang, jom jenguk-jenguk, dan boleh kita sembang-sembang berkenaan dengan terutama sekali ubat, vitamin dan juga penyakit. InsyaAllah bertemu saya kembali di lain siaran, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.